قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah berfirman, katakanlah olehmu, jika sekiranya kamu menyayangi, in kuntum tuhibbun Allah, kamu menyayangi dan menyukai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah akan aku. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, ya, yuhibbukumullah, dan Allah akan menyayangi diri kamu. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, sayangilah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dan punca untuk kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, tapi memberikan suatu manfaat yang cukup besar dan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada umatnya. Satu ketika bila dibaca akan ayat in taghfir lahum in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Jika sekiranya kamu mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah merupakan hamba-Mu wahai Allah. Tetapi jika sekiranya kamu mengampunkan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun wahai Allah. Rasulullah teringat akan umatnya, lantas Rasulullah menyebut ummati, ummati. Saat ketika itu datang malaikat Jibril memberitahu kepada Allah tentang hal keadaan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil rintihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah memberitahu kepada malaikat Jibril, tolong beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya sesungguhnya kami meredai akan umatmu ketika berada bersama-sama dengan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah Nabi, maka sesungguhnya kita akan diberikan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat terhadap masalah yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kesusahan yang dihadapi oleh mereka akan dirasakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Saidina Umar melihat minuman arak itu adalah merupakan sesuatu yang begitu memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat umat Islam, maka ketika itu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu minta lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan ayat demi ayat yang akhirnya sampai kepada peringkat pengharaman minuman arak tersebut. Di atas permintaan Saidina Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya arak itu diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabat Nabi berat dalam melaksanakan amalan-amalan. Bila mana datang ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika saat dengar ayat tersebut, segala perbuatan yang kita lakukan, perbuatan segala bentuk perlakuan yang kita lakukan, sama ada zahir ataupun batin, itu dihisap oleh Allah. Sahabat bila mendengar demikian, maka sahabat tidak mampu untuk mengawal perkara-perkara yang batin, dan akhirnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketika itu diturunkan semula ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan ke atas sesuatu jiwa itu melainkan sekadar apa yang ia mampu untuk laksanakan. Perkara yang zahir itu akan dihukum oleh Allah, adapun perkara-perkara yang batin itu tetap dimaafkan akan kesalahan-kesalahan yang tidak mampu untuk dikuasai ataupun dikawal oleh manusia itu sendiri. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bagaimana tanda kita nak menunjukkan sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertamanya, banyakkanlah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan selawat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.